So back to what I was saying. Could be us. Hello semua, selamat datang ke channel saya. Ini adalah video pertama saya Maths yang dipanggil Maths Minder. Dalam Maths Minder, saya akan mengutamakan untuk subjek matematik tambahan untuk tingkatan 4 dan haraplah juga dengan tingkatan 5 bagi edisi KSSM. Jadi untuk edisi KSSM matematik tambahan, saya bermula dengan tingkatan 4 iaitu bab 1 fungsi. Dan saya akan bincangkan asas-asasnya, asas topik ini dengan memulakan dengan 1.1 iaitu fungsi. Dan hari ini saya akan terangkan jenis hubungan dan jenis fungsi yang kita ada. Okey, saya akan mulakan tanpa melengahkan masa. Saya akan teruskan dengan pembelajaran hari ini. Okey, dalam subtopik 1.1 fungsi iaitu fungsi, terdapat dua jenis hubungan, iaitu hubungan jenis fungsi dan hubungan jenis bukan fungsi. Okey, dalam skrin yang saya paparkan ini adalah hubungan jenis fungsi. Okey, jadi untuk hubungan jenis fungsi terdiri daripada dua, iaitu hubungan satu kepada satu dan hubungan banyak kepada satu. Okey, saya akan terangkan macam mana wakilkan fungsi tersebut dalam tiga cara, iaitu gambar raja anak panah, pasangan tertib dan graf. Okey, yang anda sekarang lihat ni adalah perwakilan fungsi dalam gambar raja anak panah. Jadi sebabnya kerana ada banyak anak panah lah. Gambar raja anak panah juga dikenali sebagai pemetaan. Pemetaan adalah satu-satunya ialah asasnya ialah apabila objek atau yang berada di X, objek akan dipetakan kepada image. Itulah asasnya. Jadi kita mulakan dengan hubungan satu kepada satu. Okey. Hubungan jenis fungsi, hubungan satu kepada satu. Okey. Apa maksud hubungan satu kepada satu? Maksudnya, hubungan satu kepada satu maksudnya satu objek dipetakan kepada satu image. Yang anda sekarang lihat di sini, bahawa 4 dipetakan kepada 16, 5 dipetakan kepada 25, 8 dipetakan kepada 64 dan 9 dipetakan kepada 81. Ini bermaksudnya setiap objek mempunyai image-nya sendiri, setiap satunya. Itulah maksud satu kepada satu. Okey. Jadi daripada gambar raja anak panah, kita boleh tentukan atau kenal pasti apa jenis fungsi yang ingin disampaikan. Kalau di sini X ataupun dikenali sebagai objek, semua nombor-nombor ini dikenali sebagai objek dan di sini merupakan image, okey, dan diwakili sebagai fx. F bererti fungsi. Jadi fungsi adalah fungsi merupakan satu proses ataupun operasi dari objek kepada image. Okey, fungsi lebih kurang macam proses ataupun operasi seperti tambah, tolak, bahagi dan sebagainya. Dan kita akan teruskannya untuk kenal pasti fungsi apa yang ditunjukkan di sini. Okey. Okey, daripada sini 4 dipetakan kepada 16. Okey. Daripada sini kita tahu bahawa 4 kuasa 2 adalah sama dengan 16. Jadi hubungannya adalah kuasa 2. Okey. Begitu juga dengan 5. 5 dikuasa 2 kan menjadi 25, sama dengan 8, 64, 9 dan 81. Okey. Jadi jadi macam mana nak kita nak tulis tata tanda fungsi yang kita nak tulis? Okey. Caranya macam ni. Ada dua cara, iaitu F
2 titik dan ni X, tulis anak panah sama dengan X kuasa 2. Okey. Fx bermaksud ini adalah apa fungsi yang ini adalah fungsi X X kuasa 2 bermaksud fungsi dia ataupun operasi iaitu 4 kuasa 2 4 kepada 16 ialah kuasa 2, jadi sebab itulah X kuasa 2. Ataupun kita tulis macam ni, F dalam kurungan X sama dengan X kuasa 2. Jadi mana-mana pun boleh, asalkan tata tanda dia betul. Sama ada anda nak pilih yang ni ataupun yang ni, ia bergantung kepada anda. Asalkan tata tanda set ianya betul. Okey. Jadi hubungan 1 kepada 1 sudah selesai. Sekarang kita akan pergi ke hubungan banyak kepada 1. Okey. Untuk hubungan banyak kepada 1, kenapa ia dipanggil fungsi? Okey. Nanti saya akan terangkan. Okey. Okey, dalam banyak kepada 1 terdapat satu yang dimaksudkan dengan banyak kepada 1, ianya bermaksud dua objek dipetakan kepada satu image. Okey. Dua objek dipetakan kepada satu image yang sama. Okey. Okey, daripada gambar Raja Anak Panah ini, saya warnakan dua garisan ini sebagai warna merah untuk menunjukkan dengan mudahnya ini hubungan banyak kepada 1. Okey. Sebab daripada sini negatif 5 dan 5 merupakan dua objek yang dipetakan kepada satu image yang sama, iaitu 25. Dan memang boleh dikenal pastilah ianya pun fungsi dia kuasa 2 juga. Jadi samalah. Fungsi dia sama seperti macam hubungan 1 kepada 1. Tulis balik F 2 titik X dengan anak panah sama X kuasa 2. Maaf ya. X kuasa 2. Ataupun F dalam kurungan X sama dengan X kuasa 2. Macam ni. Okey. Dua-dua pun boleh diterima. Dan membawa maksud yang sama. Okey. Dia membawa maksud yang sama. Kedua-dua persamaan ini membawa maksud yang sama. Okey. Okey. Sekarang kita akan bergerak ke perwakilan fungsi yang seterusnya, iaitu pasangan tertib. Okey. Pasangan tertib adalah dalam bentuk koordinat. Okey. Saya gunakan semua nombor yang sama. Semua contoh adalah berdasarkan semua objek di sini, semua image di gambar Raja Anak Panah sampai bawah. Okey. So jangan risau, dia tak akan tertukar. Dia sama saja. Okey. Sekarang kita akan masuk ke pasangan tertib pula. Okey. Pasangan tertib adalah dalam bentuk koordinat lah. Dalam bentuk koordinat. Okey. Yang bermula dengan objek diikuti dengan image. Contohnya daripada gambar Raja atas, 4 dengan 16. Kita akan dapat juga 4 dengan 16 di sini. 5 dengan 25. 5 dengan 25. Dan juga di sini pun 25, 8, 64, 9 dan 81. Okey. Tapi anda kena awas bahawa anda mesti tulis tata tanda set. Okey. Kena tulis beberapa kurungan di sini. Dalam kurungan pertama di hujung ni, anda kena tulis macam ni lah. Macam ni. Okey. Macam ni. Okey. Ini dia. Ini agak kecil, tak jelas nak berapa nampak. Tak, inilah jelasan dia. Ini lukisan yang sebenarnya untuk kurungan pertama. Dan sini kena tulis, kena lukis satu lagi kurungan macam ni lah. Agak ni lagi mudah lah, simple untuk lukis. Okay. Jangan lupa
Jangan lupa tanda set yang berikutnya, dan begitu juga dengan hubungan banyak kepada satu. Pasangan tertib cuma dalam bentuk koordinat. Jadi saya rasa anda semua tahu ni, dalam kena tulis tanda set. Ingat, kena tulis tanda set. Okey, sekarang kita akan masuk perwakilan fungsi yang ketiga, iaitu graf. Okey, perwakilan fungsi dalam bentuk graf. Okay, dalam perwakilan fungsi dalam graf, di sini adalah hubungan satu kepada satu. Okay. Graf ini mewakili hubungan satu kepada satu, dan ini adalah banyak kepada satu. Okay. Ini adalah banyak kepada satu. Okay. Kita mulakan dengan satu kepada satu. Okey, graf untuk satu kepada satu, hubungan satu kepada satu ni lebih mudah untuk dilukis dan diplot. Okey, dia lagi senang berbanding dengan graf-graf ataupun hubungan-hubungan yang lain. Hubungan satu kepada satu adalah ringkas, adalah graf yang paling ringkas untuk buat. Okey, jadi saya nak teruskannya. Okey, berdasarkan ini titik-titik semua ni diplot, sama nombornya sama macam pasangan tertib tadi, 4, 16, 5, 25, 8 dan 64 dan seterusnya. Okey, sekarang saya akan lukis sebuah garisan dari asalan sampailah ke titik yang terakhir. Okey. Daripada sini kita akan mendapat satu garisan yang lurus. Tak sebegitu lurus yang bagi lukisan saya, tapi agak lurus lah. Okay. Jadi dalam menentukan fungsi, dalam menentukan fungsi ada satu ujian yang kita panggil ujian garis mencancang. Okay. Ujian garis mencancang ialah ujian di mana kita akan lukis sebuah garis menegak. Sebuah garis menegak. Saya akan mewakili warna biru, garis biru ni sebagai garis mencancang kita. Okey, kalau saya lukis satu garis mencancang yang bertindih dengan yang graf sedia ada ni, okey, dia akan terkena satu lagi saja, satu titik saja, satu point saja. Okey, ujian garis mencancang boleh menentukan sama ada suatu persamaan matematik itu merupakan fungsi atau tidak. Okey, jadi maksud kalau dalam graf ini, walau sebanyak mana pun saya tulis graf ni kan, tulis graf ni, garisan ni, saya masih akan dapat satu titik pertindahan antara ni, diwakili oleh hijau. Sini satu pertindihan saja. Tengok. Berdasarkan sini, satu pertindihan saja. Walaupun saya buat banyak mana pun, saya masih bertindih dengan garis asal dengan garis biru sebanyak satu kali saja. Jika dikena satu kali, bermaksudnya ianya suatu fungsi. Okay? Kalau ianya bukan satu fungsi, maksudnya terdapat pertindihan lebih daripada satu. Tapi kalau untuk satu pertindihan antara garis ni dengan ni, dengan antara dua garis, ia merupakan fungsi. Okey. Begitulah ujian garis mencancang ini adalah sangat senang untuk buat. Cuma lukis satu garis menegak yang bertindih dengan garis asal. Kalau terkena satu titik saja, pada satu titik saja, maksudnya dia satu graf, satu fungsi. Kalau lebih daripada satu, maksudnya ia bukan graf. Okay. So terbuktinya hubungan satu kepada satu adalah suatu fungsi. Okay. Bagi yang hubungan banyak kepada satu, okay, kenapa dipanggil fungsi? Okay, saya akan lukis satu garisan yang menyambungkan semua titik di sini. Okey. Untuk pengetahuan kamu semua, semua titik ni bukan yang skala yang betul ya. Jadi jangan salah faham. Okey. Jangan salah faham, ini memang tepat, skala dia memang tepat. Jangan ini semua contoh saja. Okey.
Daripada sini kita akan dapat satu bentuk graf yang macam parabola lah, macam fungsi kuadratik. Okay. Jadi daripada sini kita akan jalankan ujian garis mencancang, iaitu garis menegak di sini. Okay. Walau sebanyak mana pun saya tulis ataupun lukis semua graf garis ini, ia hanya akan dapat satu kali pertemuan sahaja. Okey, satu kali pertemuan saja. Maka terbuktinya hubungan banyak kepada satu merupakan satu fungsi. Okey. Okey. Saya rasa anda faham. Tapi tips saya untuk faham macam mana nak hafal jenis hubungan sini. Okey. Kalau ada saudara-saudari yang mengalami kesusahan untuk hafal jenis hubungan ini, jadi awak hafal je. Kalau hubungan jenis fungsi, ia akan berakhir dengan satu. Okey? Hubungan satu kepada satu berakhir dengan satu. Okey? Dua hubungan ini berakhir dengan satu. Jadi kalau berakhir dengan satu, maksudnya ia merupakan satu fungsi. Itu adalah tip pantas lah, yang paling pantas kamu nak kenal pasti itu adalah fungsi atau tidak. Faham? Cuma ingat saja bahawa terdapat perkataan satu di belakangnya. Okey? Hubungan satu kepada satu ialah fungsi, dan begitu juga dengan banyak kepada satu. Okey? Itulah tip yang paling pantas lah. Okey? Untuk yang jenis fungsi. Okey. Sekarang kita akan masuk ke domain, kodomain dan julat. Okey. Untuk bahagian domain, kodomain dan julat, anda mesti perlu tahu bahawa domain, semua nombor domain, kodomain dan julat ni mesti ditulis dalam tanda set. Ini adalah tip yang sangat penting dari sini. Okay? Tip yang pertama, mesti tulis tanda set. Okay? Jangan lupa kurungan semua tu kan. Jangan lupa semua kurungan ni. Okay? Jangan lupa semua kurungan ni dan seterusnya lah. Okey. Sekarang ramai pelajar yang tertanya-tanya, apa beza domain, kodomain dan julat? Okey. Jadi saya akan terangkan ya. Okey. Untuk domain, untuk domain, ianya lebih kurang kepada objek. Okey, objek yang berada di gambar raja anak-panah. Okey. Daripada situ. Okey, daripada situ domain kita adalah 489. Okey. Anda perlu tahu juga bahawa beza antara domain, kodomain dan julat dengan image dan objek. Okey. Image dan objek, kodomain, domain ada perbezaannya sendiri. Okey. Bezanya, domain, kodomain dan julat mempunyai tata tanda set. Okey. Kalau image dan objek ditulis tanpa tata tanda set. Okey. Jadi domain mesti domain, kodomain dan julat mesti ada tata tanda set. Ini tips yang sangat penting ya. Tips yang sangat penting. Mesti ada tata tanda set. Jangan lupa yang kurungan ni dan seterusnya lah. Okey. Okey, daripada gambar raja anak-panah kita boleh tahu adalah 4, 5, 8 dan 9. Okey. Dan daripada dan juga kodomain merupakan image ataupun objek yang dipetakan lah, hasil fungsi yang ditunjukkan. Okey. Kalau kodomain, jadi fungsinya adalah kuasa 2, jadi kita memang tahu dah 4 kuasa 2 dengan 16, 5 kuasa 2 dengan 25,
8 dengan 64 dan 9 dengan 81. Okey. Jadi daripada hubungan satu kepada satu tadi, saya dah tunjukkan semua objek dipetakan kepada imejnya sendiri. Jadi maksudnya domain dan kodomain dah lengkap. Okey. Bagi yang julat pula, okey, kalau julat merupakan image yang dipetakan sahaja. Okey, bagi julat tulis image yang dipetakan sahaja. Okey, jika semua image dipetakan, maksudnya semuanya adalah julat. Okey, semuanya adalah julat. Kalau tak ada satu image yang dipetakan, maksudnya dia bukan julat. Okey, tulis image yang dipetakan sahaja untuk julat. Di sini yang dipetakan sahaja. Okey, jangan lupa tulis julat bagi image yang dipetakan sahaja. Okey, bagi hubungan banyak kepada satu pula, domain dan kodomain julat lebih kurang sama dengan yang hubungan satu kepada satu. Yang contohnya, daripada sini kita tahu bahawa banyak kepada satu, dalam situasi ini dua objek dipetakan kepada satu image, iaitu negatif 5 dan 5 dipetakan kepada 25. Okey. Okey, yang saya katakan sebelum tadi, tulis semua negatif 5, semua objeknya negatif 5, 2, 3 dan 5, dan kodomainnya 4, 9, 25 dan 81. Okey. Tetapi anda perlu awas untuk julat. Okey, yang saya katakan tadi, tulis image yang dipetakan sahaja. Okey. Okey, daripada gambar raja anak panah tadi, kita fungsinya memang sama, adalah fungsi X kuasa 2. Okey, awak nampak negatif 5 dan 5 dipetakan kepada 25, 2 dipetakan kepada 4, 3 dipetakan kepada 9, tetapi 81 tak ada objek. Okey, tak ada objek. Jadi jika tak ada objek yang dipetakan dalam satu image, maksudnya ia bukannya julat. Okey, jadi julat yang kita perolehi dalam situasi ini adalah 4, 9 dan 25. Okey, anda perlu awas ya. Daripada situ kita tak perlu tulis 81 sebagai julat. Okey, di sini jangan lupa bahawa ini adalah bukan julat. 81 bukannya julat. Jadi julatnya adalah 4, 9 dan 25. Okey. Okey, selesai untuk hubungan jenis fungsi. Sekarang kita akan masuk ke hubungan jenis bukan fungsi. Okey, hubungan jenis bukan fungsi. Okey, jom. Okey, bagi hubungan jenis bukan fungsi pula terdiri daripada dua jenis hubungan, iaitu hubungan satu kepada banyak, dan hubungan banyak kepada banyak. Okey, cara ingatan yang sangat senang adalah jika ia berakhir dengan banyak. Okey, satu kepada banyak dan banyak kepada banyak. Jika ia berakhir dengan banyak, maksudnya ia bukan satu fungsi. Sama seperti hubungan jenis fungsi, kalau berakhir dengan satu, ia merupakan fungsi. Kalau berakhir dengan banyak, ia bukannya satu fungsi. Okey. Okey. Jadi kita akan teruskan dengan merujuk gambar raja anak panah untuk satu kepada banyak ni. Okey. Okey, dalam gambar raja anak panah ni adanya objek ataupun domain, iaitu 9, 16, 25 dan 81. Okey. Dan image pula ataupun kodomain ialah negatif 5, negatif 3, 3, 4 dan 5. Okey. Okey. Jadi daripada sini kita daripada
objek dan image yang dinyatakan, kita boleh kenal pasti apa fungsi dia, apa operasi yang ditunjukkan. Okey. Okey, kita mulakan dengan 9. Okey. Dan seperti yang saya tunjukkan, anak panah yang berwarna merah ni menunjukkan hubungan satu kepada banyak. Okey. Yang ni pula ada satu anak panah yang berwarna hitam, itulah hubungan satu kepada satu. Tapi kita mengiranya sebagai satu kepada banyak, walaupun terdapatnya beberapa hubungan yang terdapatnya lebih daripada satu hubungan dalam satu gambar raja anak panah. Kita ambil yang lagi istimewa ataupun lagi banyak daripada satu kepada satu. Jika semua objek dipetakan kepada satu image, maksudnya hubungan satu kepada satu. Tapi sekiranya ada satu atau lebih hubungan banyak kepada satu, satu kepada banyak dan banyak kepada banyak, kita panggilnya ikut keistimewaannya. Okey. Dan daripada sini, walaupun adanya hubungan satu kepada satu, tapi ia masih dikira sebagai satu kepada banyak. Okey. Okey. Kita mulakan dengan nombor 9. Kita daripada sini 9 dipetakan kepada kepada dua image yang berbeza. Okey. Hubungan satu kepada banyak mendefinisikan bahawa satu objek yang sama dipetakan kepada dua image yang berbeza, iaitu 9 dipetakan kepada -3 dan 3. Okey. Bagi 16 pula ia adalah 4. Okey. Untuk 25 pula dia dipetakan kepada dua image, iaitu -5 dan 5. Okey. Dan 81 tak ada image. Okey. Jadi daripada sini kita boleh kenal pasti apa fungsinya. Okey. Jadi sekiranya objeknya 9 dan dua image-nya adalah -3 dan 3, jadi maksudnya kita boleh kenal pasti fungsinya ialah punca kuasa X. Okey. Kita boleh tulis sebagai ni. Kita tulis tertanda ataupun persamaannya. Punca kuasa X. Ataupun kita boleh tulis sebeginilah. Dua-dua pun boleh. Okey. Ia membawa maksud yang sama. Okey. Ini berarti X. X di sini. Okey. Jadi fungsinya adalah punca kuasa X. Okey. Sekarang kita sudah tahu bahawa hubungan satu kepada banyak ni adalah bukannya satu fungsi. Okey. Salah satu cara untuk kenal pasti kenapa ianya bukan satu fungsi ialah dengan menggunakan ujian garis mencancang. Okey. Tapi terdapat satu lagi cara yang kita boleh kenal pasti sama ada ianya fungsi atau tidak, ialah dengan merujuk kepada objek. Okey. Okey, daripada objek di sini, daripada objek di sini kita tahu bahawa 9, 16 dan 25 dipetakan adalah jadi nombor-nombor ini merupakan nombor ataupun objek yang dipetakan. Okey, tetapi 81 tidak dipetakan. Okey, 81 tidak dipetakan. Okey, kalau sebarang objek tidak dipetakan kepada satu image, maksudnya ia bukan satu fungsi. Okey, salah satu syarat untuk fungsi ialah semua objek mesti dipetakan. Okey, semua objek mesti dipetakan. Okey, faham? Okey, saya bagi contoh. Saya akan patah balik ke gambar raja anak panah untuk hubungan jenis fungsi. Okey, kita tahu bahawa ini adalah satu fungsi. Okey,
Tapi kalau saya buang satu anak panah ni daripada objek, okey, saya buang satu anak panah ni, dan nombor 5 tak ada image yang dipetakan kepadanya. Okey, walaupun hubungan banyak kepada satu ia merupakan fungsi, tetapi jika salah satu objek tidak dipetakan, maksudnya ianya bukan fungsi. Okey, salah satu syarat untuk fungsi ialah semua objek mesti dipetakan. Okey, kena ingat ni, semua objek mesti dipetakan. Kalau semua objek dipetakan, maksudnya ia merupakan fungsi untuk yang banyak kepada satu dan satu kepada satu. Okey. Okey. Jadi yang gambar raja anak panah yang anda tengok sekarang ni, ia bukannya satu fungsi sebab salah satu objek tidak dipetakan. Okey. Tapi kalau saya letak balik anak panah ini, ia akan menjadi satu fungsi lah. Okey. Ia akan hasilnya satu fungsi di sini. Okey. Kalau saya lukis anak panah ni, saya balik, ianya satu fungsi dah. Okey. Maka ianya satu fungsi balik. Okey. Semua objek mesti dipetakan untuk mendapatkan fungsi. Okey. Harap faham. Okey, begitu juga dengan kes hubungan banyak, satu kepada banyak ni. Oleh sebab 81 tak ada image yang dipetakan, maksudnya ia bukannya fungsi. Kita dah tahu dah daripada, kita boleh kenal pasti dengan senangnya bahawa 81 tak ada image, maksudnya ia bukannya fungsi. Okey, itu adalah bukti pertama kenapa hubungan satu kepada banyak dalam kes ini adalah bukannya fungsi. Okey. Okey, seperti yang di mana ini adalah pasangan tertib di sini. Pasangan tertib dalam bentuk koordinat lebih kurang sama saja di sini. Pasangan tertib di sini. Okey. Daripada sini satu dalam hubungan satu kepada banyak, satu jenis objek dipetakan kepada dua jenis image yang berbeza. Anda kena pasti itu. Sini adalah 9 dipetakan kepada negatif 3 dan 3. Begitu juga dengan 25. Satu objek yang dipetakan, satu objek yang sama dipetakan kepada dua image yang berbeza, iaitu negatif 5 dan 5. Okey. Okey, sekarang kita akan masuk ke hubungan banyak kepada banyak. Okey, bagi hubungan banyak kepada banyak, daripada gambar raja anak panah ini, kita ada objek ataupun domain 2, 4 dan 7. Dan kita ada image ataupun kodomain iaitu 16, 32 dan 35. Okey. Okey. Anak panah yang berwarna merah ini menunjukkan hubungan banyak kepada banyak. Okey. Jadi kita akan tengok satu persatu. Okey. Bagi objek 2, ia dipetakan kepada 16 dan 32. Begitu juga dengan 4. 4 dipetakan kepada 16 dan 32 juga. Okey. Jadi 2 dan 4 mempunyai image yang sama. 16 dan 32 mempunyai objek yang sama. Okey. Yang sama. Jadi daripada sini ianya adalah satu hubungan banyak kepada banyak. Okey. Kerana terdapatnya lebih daripada satu objek dipetakan kepada lebih daripada satu image. Okey. Jadi hubungan banyak kepada banyak ini merupakan hubungan yang paling kompleks, yang paling rumit sekali lah. Okey. Bagi yang 7 dipetakan kepada 35, ianya merupakan
hubungan satu kepada satu. Tapi dalam kes ini kita mengambil kira hubungan banyak kepada banyak. Okey. Okey, daripada sini dua kita boleh kenal pasti fungsi yang kita nak cari. Kita boleh kenal pasti daripada objek dan image yang kita ada, kita boleh kenal pasti fungsinya. Okey. Kadang-kadang fungsinya bukannya suatu operasi, tapi ia boleh dalam bentuk macam contohnya gandaan kepada X. Ia boleh dalam pelbagai bentuk lah. Tak semestinya untuk operasi, tapi dia juga dalam bentuk faktor, gandaan dan sebagainya. Okey. Okey, daripada sini 2 dipetakan kepada 16 dan 32. Jadi kita tahu bahawa 2 merupakan faktor sepunya bagi 16 dan 32. Begitu juga dengan 4. Okey. So jadi cara kita nak tulis persamaan kita adalah ialah dengan perkataan dan bukannya nombor, iaitu dia agak panjang sikit. F dalam X ialah faktor bagi fx. Okey, bagi fx. Okey, ia lebih kurang sama untuk fx jugalah. Fx sama dengan macam ni. X ialah faktor bagi fx dan seterusnya. Okey, macam tu cara dia. Kadang-kadang fungsi bukan saja melibatkan operasi, tapi ia melibatkan perkataan jugalah. Okey. Okey, daripada sini pasangan tertibnya terdapat dua image yang berbeza, iaitu 2 dan 4 dipetakan kepada 16 dan dipetakan kepada 32. Okey. Jadi itulah sedikit untuk gambar rancangan panah dan pasangan tertib. Okey. Jadi untuk graf pula, bagi yang graf pula, okey, daripada sini kita ada dua graf. Di sebelah kiri adalah hubungan satu kepada banyak dan di sebelah kanan adalah hubungan banyak kepada banyak lah. Okey. Okey. Jadi saya dah plotkan titik-titik dan mengikut koordinat yang sama di atas. Dia mengikut gambar rancangan panah di atas. Jadi supaya kita dapat kaitkannya. Okey. Daripada sini untuk pengetahuan, saya graf ini tidak mengikut skala, jadi janganlah percaya ataupun ikut. Ia bukannya tepat. Graf ini bukannya tepat dan sesuai. Jadi saya lakar graf ini secara kasar lah. Okay. Jadi sekarang saya akan sambungkan menyambungkan titik-titik ini untuk mendapatkan satu corak ataupun satu garis. Okey. Okey. Tak secantik tapi boleh digambarkan lah. Okey. Bagi yang ni pula, ia akan membentuk satu corak yang agak aneh lah, agak aneh dan menarik sikit. Okey. Okey. Daripada sini kita akan tentukan sama ada ianya suatu fungsi dengan menjalankan ujian garis mencancang. Okey. Saya akan lukis gambar warna biru ni, garis warna biru ni sepanjang garis yang warna hitam. Okey. Okey, daripada sini
apabila kita akan tengok garis yang ni, yang pertama ni, daripada gambaran ini, garis warna biru akan bersilang dengan garis warna hitam sebanyak 2 kali. Okey, satu di sini dan satu di sini. Okey. Okey, ada 2 titik ataupun 2 points where both of the lines intersect ataupun bertindih sebanyak 2 kali. Okey. Begitu juga dengan garis-garis yang lain. Ia bertindih sebanyak 2 kali. Okey. Jika ia bertindih lebih daripada 1 kali, ianya bermaksud ia bukan satu fungsi. Okey? Ia bukannya satu fungsi. Sini adalah tindihan pertama, sini adalah tindihan kedua, dan bagi yang garis ni, tindihan pertama, ini tindihan kedua. Okey? Mana-mana satu tindihan pertama dan kedua, asalkan ianya ada 2 pertindihan. Okey? Jadi daripada sini kita boleh buktikan bahawa hubungan satu kepada banyak adalah bukan fungsi. Okey? Begitu juga dengan hubungan banyak kepada banyak. Daripada sini, garisan biru memotong ataupun berpintas dengan garisan hitam sebanyak 2 kali. Begitu juga dengan lain pula. Okey. Bagi hubungan jenis bukan fungsi, ianya tak semestinya 2 tindihan ataupun 3 tindihan, tapi asalkan dia lebih daripada 1 tindihan. Okey. Terbuktinya kedua-dua fungsi ini, hubungan ini bukan satu fungsi. Okey. Hubungan satu kepada banyak bukannya fungsi, begitu juga dengan hubungan banyak kepada banyak, ia bukannya fungsi. Okey. Jadi ujian garis mencancang ni adalah cara yang paling senang untuk kenal pastilah. Okey. Okey, sekarang kita akan bergerak ke domain dan bahagian domain, kodomain dan julat. Okey. Okey. Daripada sini kita kenal pasti bahawa domain merupakan semua image, semua objek. Okey, semua objek. Kodomain pula ialah semua image. Okey. Dan julat adalah image yang dipetakan sahaja. Daripada gambar raja anak panah tadi, kita tengok bahawa semua objek dan semua image dipetakan kecuali 81. Okey. Perhatikan di 81. 81 tak ada image. Dan begitu juga dengan domain. Domainnya adalah 2, 4, 7. Kodomain pula ialah 16, 32 dan 35. Dan julat adalah 16, 32 dan 35. Sama juga dengan kodomain. Julat adalah sama dengan kodomain jika semua image dipetakan. Okey? Semua image dipetakan. Okey. Jadi itulah serba sedikit untuk hubungan. Saya harap anda semua, saudara-saudari, faham tentang pembelajaran video ini. Jadi oleh sebab ini video pertama saya adalah serba kekurangan sikit. Jadi berikan pendapat anda tentang video ini. Berikanlah pendapat, penambahbaikan supaya saya akan membuat lebih banyak video yang lebih berkualiti pada video yang seterusnya di ruangan komen di bawah. Okey. Okey, untuk topik yang seterusnya saya akan mengajar penyelesaian fungsi yang melibatkan nilai mutlak ataupun modulus equation. Okey. Okey, itu sahaja daripada saya. Harap semua orang dapat memahami video ini. Kalau ada soalan ataupun pendapat, boleh tulis di ruangan komen di bawah. Sekian, terima kasih.